Ini saya nak ambil penjelasan daripada persoalan yang dibangkit oleh Saudara Yusof tadi. Kalau benar sebagai Menteri Dalam Negeri, beliau boleh dilantik sebagai pengurusi Suruhanjaya Perkhidmatan Polis atas kapasitinya mentadbir agensi penguatkuasaan dan ketutamaan. Mungkin ia telah diubah. Ini soal ini mungkin pelantikan beliau sebagai pengurusi Suruhanjaya Perkhidmatan Polis itu mungkin dah diubah di bawah Akta Polis yang baru. Tapi bagaimanapun, Datuk Hamzah Zainuddin tidak boleh mencampuri urusan day to day ataupun harian pasukan polis atau mana-mana agensi penguatkuasaan, kerana setiap dari mereka ada SOP atau amalan yang menjadi sebahagian daripada hala cara tugas mereka. Jadi tindakan Saudara Datuk Hamzah jika benar mengundang persepsi hancurnya negara kita ini separation of power ataupun sistem pembahagian kuasa antara eksekutif, legislatif dan judiciary. Ini persoalan yang dibagikan. Saya memberi pencerahan bersara bahawa memang dia tak boleh campur. Memang dia menteri, tetapi dia boleh panggil ketua polis negara, buat gini, ini dasar kita. Itu saja. Dia tak boleh kata orang ini tak senior. Tak boleh. Memang tak boleh. Sebab itu kalau saya dah dengar daripada penjelasan daripada peguam bela Hanif Qatari, saya dengar petang tadi, memang betul. Kalau ini telah pun dilakukan, kalau berlaku perubahan kerajaan, maka beliau boleh diambil tindakan. Kerana tindakan itu bukan sikit-sikit, brother. Kemudian persoalan dia kata, macam mana dengan nama Tan Sri Muhyiddin dalam IC dan nama digunakan rasmi, adakah ia juga tidak salah dari segi undang-undang? Jelasnya tidak sah diguna pakai dalam apa jua urusan rasmi negara. Sebab isu, dia nak tanya kepada saya, sebab isu ni isu lama. Sebab dulu saya dah bagi pencerahan, tapi sebab dilantarkan kepada saya hari ini, saya menjawab, Saudara Yusof. Sebenarnya, jika Tan Sri Muhyiddin menggunakan nama yang salah, selain daripada namanya sendiri yang ada dalam kad pengenalan, maka kesemua perjanjian dari aspek undang-undang adalah terbatal. Tak betul. Tak, memang terbatal. Sebagai contoh, jika berlaku pembicaraan di mahkamah. Ini contoh ya. Jika berlaku pembicaraan di mahkamah yang melibatkan pelanggaran, kereta, halangan lari dan sebagainya, maka pihak polis menuduh Sipolan bin Sipolan melanggar mangsa di bawah Penal Kod Kanun Keseksaan. Jadi oleh kerana kesilapan dan kelalaian mengemukakan nombor pendaftaran kereta yang terlibat dalam kemalangan itu adalah salah, atau jenis kereta itu juga salah. Contoh macam kereta yang langgar tu BMW, tapi tulis Mercedes, maka kes itu tak boleh diteruskan. Ini keadaannya yang kita kena faham. Jadi dalam keadaan Tan Sri Muhyiddin menggunakan nama yang lain daripada nama dalam kad pengenalan itu, memang itulah contohnya. Saya ada kenderaan nombor perantaraan WB 487 terlibat dalam kemalangan, bawa ke mahkamah, nombor perantaraan WG 486. Macam mana nak duduk? Itu keadaan saya. Jadi di bawah Akta Polis. Jadi kemudian beliau minta sedikit minta ulasan sedikit tentang pelantikan Ketua Polis Negara semasa darurat. Di bawah Akta Polis 1964, perletakan jawatan Ketua Polis Negara tidak dibenarkan. Ini sejajar dengan Kehendak Perkara 15. Saya dah bagi ulasan dah, bahawa sebenar-benarnya anggota polis pun tak boleh berhenti apabila darurat diumumkan. Bila negara berada dalam keadaan darurat, maka Ketua Polis Negara tak boleh letak jawatan. Pegawai-pegawai polis pun tak boleh letak jawatan. Dia kalau letak jawatan macam lari, dah dapat tugas. Tak boleh sebab negara dalam darurat. Tapi ada pula pihak ni, ini kepiah longgar ni, orang Kedah kepiah longgar. Mereka ni mengatakan bahawa itu kalau berlaku darurat keselamatan. Sedangkan darurat yang ada hari ini adalah darurat untuk menangani COVID-19. Sedangkan faham tak faham bahasa. Ini orang tak tahu bahasa ni. Kalau dah kata darurat, buat macam mana pun darurat lah. Bawa pergi ke mahkamah mana pun, bawa pergi pembicaraan bahasa mana pun, darurat is darurat. Emergency law. Tak boleh nak kata ini darurat terpilih, yang ini darurat pisang kopi, ini darurat COVID, ini darurat peperangan. Tak maunya. Apabila diisytiharkan darurat, apabila proklamasi diwujudkan, diproklamasikan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agung, mengatakan bahawa negara ini berada in a state of emergency ataupun darurat,
Tak kisahlah sama ada darurat itu darurat kesihatan, darurat ekonomi, ataupun darurat peperangan, atau darurat keselamatan. Darurat is still darurat. State of emergency is a still state of emergency. Maka, undang-undang yang ada di bawah ordinan itu terpakai. Artinya, Ketua Polis Negara tak boleh tak jawatan. Saya bukan nak bela. Bagi saya, ini pengetahuan saya. Jadi, ini masalahnya. Sebab itu kenyataan Hanif Qatari perlu didengar. Beliau lah pengamal undang-undang. Dan hari ini pula, kerana darurat pula. Ini kerana darurat. Tiba-tiba pula Hamzah Zainudin pula mengatakan, bagi saya tak usahlah begitu. Dia kata bahawa pihak polis tidak akan mengkompaunkan bagi mereka yang melanggar SOP. Hukumannya terus ke penjara. Ya Allah. Tak pakai pelitup, tak ada kompaun, simpan dalam penjara. Kerana katanya dia ada banyak kem-kem ataupun penjara-penjara sementara yang diuji oleh kerajaan. Hello, this is rule of law country. Ini negara kita, negara undang-undang. Mana boleh begitu? Tangkap seorang tu masuk penjara, tangkap seorang semua masuk penjara. Ini apa hal ni? Udahlah kamu buat kerajaan mengadakan bahawa melanggar SOP maka hukumannya kompaun. Jadi mungkin dalam kompaun itu dah dilihat sebagai dah cacat marbah, tak nak kompaun, masuk penjara. Nak memenjarakan seseorang itu bukan mudah. Bukan semudah. Kerana anda mengikat kebebasan seseorang. Dulu adalah di bawah ISA. Akta nama ISA lah. International Security Act. Di bawah keselamatan dalam negara. Okeylah dulu, sekarang dah tak ada. Rakyat dah bebas untuk berbicara, untuk bercakap. Tapi tiba-tiba sekarang ni kamu nak ikat balik rakyat, nak campak balik di belakang jersey besi. Ini tindakan apa ni? Saya terkejut. Tadi bila saya mendengar kenyataan begitu. Nyata bahawa kali ini tiada kompaun lagi yang bakal dikenakan kepada siapa yang melanggar SOP, Perintah Kawalan COVID-19, adalah dengan satu hukuman saja, iaitu penjara. Alasan dia kata, kerana inilah saja caranya bahawa kita dapat mempercepatkan proses mengurangkan jangkitan virus corona. Satu hal lagi ni, sesuatu yang kita bermain dengan andaian, macam mana boleh anda lafazkan secara publik? Andaian, mana pakar yang boleh mengesahkan COVID-19 ini boleh dihentikan hanya dengan memenjarakan orang? Ini membuatkan pertelingkahan di kalangan rakyat. Sebab itu saya katakan, janganlah kamu caturkan rakyat ini macam bidak-bidak di papan catur. Kau buat begini, salah, masuk penjara. Kau buat begini, ini keadaannya. Tak boleh. Ini nampak bahawa anda ada sedikit kesombongan saat waktu anda berkuasa. Jadi, jangan bawa kerja Tuhan. Saya mengharapkan supaya perkara ini dapat diselesaikan di kalangan menteri-menteri. Nasihatkanlah Menteri Dalam Negeri ini. Jangan terus membuat kenyataan-kenyataan yang merunsingkan rakyat. Rakyat sudah cukup tertekan. Sekarang ni kalau saya didapati balik kampung, tangkap masuk penjara je. Kadang-kadang kau berani sangat nak jumpa, rindu sangat nak jumpa mak bapak. Mungkin nak raya nanti 2-3 hari lagi, gedah juga. Bila gedah, polis tak akan bagi kompaun. Kata Hamzah, terus masuk penjara. Itu kenyataan yang dibuat. Jadi kalau itu keadaannya, apa hal? Takkanlah mudah sangat kamu nak memenjarakan orang. Sebab itu janganlah kerana dah ada kuasa, nak gunakan kuasa itu mengatasi segala-galanya. Itu zaman Fir'aun tu bolehlah. Zaman sekarang ni, zaman warga cinta damai, kita tak mahu. Jangan mengundang amarah. Jangan membuat kenyataan yang tiap-tiap hari mengundang amarah rakyat. Tak elok. Dan satu lagi yang meranjakkan saya, apa yang berlaku sekarang ni, ada usaha pula di saat kita menghadapi segala COVID-19, PKP ni, tiba-tiba tersiar pula berita mengatakan bahawa Subang Airport nak dijual. Ini satu hal lagi. Tak habis-habis. Nak menyambung lagi. Di saat rakyat susah, mereka sudah mula nak memperkosa pula Subang Airport. Nak dijual pula dah. Janganlah keadaan ini, sebab apa-apa pun perlu dihayati. Malaysia Airport, Dr. Zamri kena tengoklah benda ni. Jangan kita sembrono. Ini saya tak seronok lah. Melihat bahawa dua syarikat sekali berkelagak
yang nak memiliki Subang Airport. Memanglah tanah di Subang Airport itu tanah yang mahal. Itu milik kerajaan, milik rakyat. Nak bagi pula pada pemaju yang buat pavilion, nama dia tu. Saya tak nak. Saya kalau cakap benda ni, orang kata saya ni resis. Sebab itu apa yang nyatakan oleh Timbalan Presiden Amanah, Datuk Saifuddin Ayub, dia mengasa kerajaan tidak mengambil kesempatan atas darurat yang sedang dikokasakan ini untuk menjual lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah atau lebih dikenali sebagai lapangan terbang antarabangsa Subang. Ini beliau memetik daripada kenyataan yang keluar daripada The Vibes. Dia kata terdapat usaha untuk merampas ataupun menghijack lapangan terbang itu yang dikatakan akan menyebabkan kerugian kepada khazanah nasional. Jadi sepatutnya kita harus menolak sebarang rundingan, katanya. Sebab itu beliau menuntut segeralah di muka parlimen. Macam-macam nak negara kita ni. Lepas satu saban hari ada saja benda yang tak betul berlaku. Kenapa jadi begini? Lapangan terbang ni dia mula beroperasi pada tahun 1965. Dulu lagi saya sayu hati melihat dulu punya lapangan terbang. Itulah lapangan terbang yang saya naik pesawat untuk pergi menuntut belajar di luar negeri. Satu ketika dulu. Sekarang ni dah tak ada dah lapangan itu. Cuma yang diganti dengan lapangan terbang yang baru, iaitu untuk Firefly, ataupun untuk Malindo, ataupun untuk private jet. Pun nak dirampas juga. Pun nak juga dikebas. Kerana ketelapurannya setakat hujung 2020, Khazanah Kumpulan Wang Sebenar Pekerja dan Kumpulan Wang Persaraan KUAP mempunyai pegangan kolektif sebanyak 53% dalam syarikat tersebut. Syarikat Malaysia Airport. Jadi berdasarkan laporan The Vibe, Subang Airport Skypack Sdn Bhd yang dimiliki sepenuhnya oleh WCT Holding Berhad. Jadi Subang Skypack yang tempat tu naik pesawat tu dimiliki oleh WCT Holding. Dan ia telah pun menghantar cadangan konsesi yang baru kerana akan berakhir pada 2092. Jadi pengurusi eksekutif kumpulan WCT Holding, Desmond Lim, itu seorang pemaju yang memajukan gedung beli belah pavilion di Kuala Lumpur. Sebab dia nampak bahawa Subang Airport ni adalah antara kawasan yang boleh menghasilkan pendapatan yang banyak. Tapi kita warga takkan kita nak biarkan lagi berterusan. Ini akan adalah pula nami orang tertentu yang mendapat kepentingan. Sampai bila harta khazanah negara ini mahu diperlakukan sebegitu rupa? Dalam keadaan PKP ni, mereka buat saja. Tak bolehlah begitu. Tak boleh. Setiap pembelian semua sepatutnya kena ada satu dasar. Kita tidak akan lagi memindahkan harta-harta milik negara ini kepada private enterprise. Cukup-cukuplah. Sebab saya bersetuju dengan teman-teman yang menghantar kiriman pada saya. Akhirnya tuduh kita zaman Barisan Nasional UMNO tu berapa banyak telah mulai tergadai. Ini bukan UMNO, ini sikap pemimpin. Dan sekarang ni mahu diulangi lagi. Mereka yang berada di anjur kuasa tu mahu mengulangi lagi. Tanah-tanah ini yang hartanah yang begitu bernilai akhirnya lepas ke tangan orang lain. Apa rakyat dapat nanti? Keadaan ini perlu diperbaiki. Kita tak mau mengizinkan. Cukuplah kita melakukan kesilapan. Cukuplah pimpinan terdahulu ada yang melakukan kesilapan. Akhirnya kita menjadi pengemis di bumi sendiri. Cukuplah kita merintih anak kecil main api, terbakar hatinya yang sepi. Air mata darah bercampur keringat. Bumi dipijak milik orang. Sudahlah. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Semoga saudara sentiasa bahagia. Assalamualaikum.